Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farhan, Islamic Financial Planner. So, video ni saya nak terangkan berkenaan dengan kenapa kita perlu jadi perunding kepada pusaka ataupun perunding wasiat. Kalau kata yang tak tengok lagi video saya yang pertama, boleh tengok dulu video yang saya pertama berkenaan dengan kepentingan wasiat itu sendiri. Keduanya, saya nak tekankan sini kepada ejen takaful ataupun ejen-ejen unit amanah sebagainya. Kenapa kita perlu jadi perunding pusaka? Yang pertama sekali, keperluan market yang mendesak kita untuk menjadi sebagai perunding pusaka. Kan banyak 70 bilion harta yang dibekukan tu bukan isu lain, adalah isu pusaka. So kita perlu ambil, orang kata apa, kita perlu ambil kesedaran ni untuk supaya kita boleh terangkan pada masa sama, kita terangkan takaful, kita pada masa sama kita terangkan berkenaan dengan wasiat ni kepada masyarakat di luar sana. Okey. Yang keduanya, kita kata kadang-kadang kita mempromosikan hibah. Kita kata hibah, ambil hibah bayar hutang suami, ataupun ambil hibah ni buat wakaf sebagainya. Sebenarnya konsep tu salah. Kalau hibah ni sebagai hadiah ni, hibah hadiah. So kalau kata terpulang kepada penerima hadiah tu, dia nak buat apa? Dia nak buat, dia tak mau bayar hutang ke, dia nak beli rumah ke, dia nak kahwin lain ke, tu terpulang. Tapi kita konsep kita yang kita perkenalkan tu salah. Kalau dia nak buat hibah, hibah. Kalau dia nak buat bayar hutang, bayar hutang. Sebab tu dalam pengurusan pusaka ni atau pengurusan wasiat ni, kita dah buat siap-siap dah. Elemen bayar hutang tu kita serahkan kepada As-Salihin. Yang ketiganya, daripada segi sistem business model yang As-Salihin perkenalkan ni, saya rasa sangat cantik. Sebab kita sebagai perunding pusaka, kita ni sebagai introducer ataupun dropship saja. Kita ni cuba introduce pusaka ni kepada klien kita. But service dan sebagainya, semuanya back end tu akan dijalankan oleh As-Salihin sendiri. Sebab kita tidak punya kepakaran. Kepakaran kita sebagai agensi saja. Kita mempromosikan produk wasiat ataupun produk pengurusan pusaka, pengurusan harta itu sendiri. Kita tak perlu pun servis. Dan yang lebih cantiknya, ini kita kata adalah sebagai legacy income kita dalam As-Salihin. Bila kita daftar sebagai perunding wasiat, automatik kita dah daftar nama-nama waris kita yang akan menerima income kita bila kita tak ada besok. So ini adalah legacy ataupun ini adalah pencen untuk kita. Okey, daripada segi commission pula, kita dibayar sebagai dropship ataupun sebagai introducer saja, kita dibayar sama commission sebagai ejen takaful. Maksudnya 1/3, 30% daripada sales tu, sebagai ejen kita akan dapat 1/3. So bayangkan, kita hanya buat kerja introducing saja, but kita dibayar 1/3. Bukan tu saja, 1/3 permulaan, dan bila klien tu meninggal dunia, pengurusan harta yang dibuat oleh As-Salihin selepas servis yang dibuat oleh As-Salihin, kita layak mendapat 1/3 lagi daripada pengurusan harta tu sendiri. So kita dah dapat 1/3 yang awal tu, yang masa kita introduce tu. Kemudiannya pun, lepas klien meninggal pun, kita akan dapat 1/3 daripada pengurusan harta yang dikenakan oleh As-Salihin. Walaupun masa tu kita dah tak ada dah. So siapa yang akan dapat? Waris kita. Tapi kalau kita dah, masa tu kita kata macam kita dah mungkin dah pencen, itu dah sebagai pencen kita. Kalau kita masih ada, sebagai pencen. Kalau kita tak ada, sebagai income untuk legacy kita. Okey, sangat cantik kita kata. Banyak benda. Dan keempatnya, kita kata dia sebagai pengurusan pusaka ni, kita dah cerita kat klien kita kepentingan takaful kan. Kita perlu add on servis kita dengan pusaka. Sebab takaful ni, dia bagi duit cash kan untuk klien settlekan pusaka ataupun klien hidup untuk certain period of time. But pengurusan pusaka tu dia perlu buat supaya harta yang tinggal tu boleh dimanfaatkan. Duit cash kita dah bagi, but pusaka dia, harta dia still beku. Kan klien pun ingat kita dah bagi takaful, kita dah buat everything untuk dia. Tapi sebenarnya kita tertinggal, bab harta tu kita tertinggal. So apa salahnya kita sekalikan servis kita ni kan, sama ada unit trust ke ataupun perunding takaful kan, kita cerita berkenaan dengan kepentingan menguruskan harta itu sendiri. Kita dah bagi takaful, dah baik dah. Kita tambah dengan pengurusan harta. Seterusnya kita kata, dia juga menampung daripada segi idea-idea kita bila buat sales. Sebagai contoh, kita kata, kalau kata klien kita koma, kan, segala pampasan yang diberikan tu kepada klien kita tidak boleh dimanfaatkan. Kan, sebab klien koma tetapi tak boleh nak access account dia. Tapi dalam pengurusan pusaka ni, automatik dia ada satu produk tu yang boleh menampung kekurangan yang ada di dalam takaful ataupun unit trust. So segala harta yang diberikan tu kita boleh manfaatkan melalui unit amanah ataupun As-Salihin. Sebab tu pampasan yang dibayarkan boleh diberikan kepada As-Salihin, dan As-Salihin akan ikut arahan yang diberikan kepada mereka. Arahan dalam pengurusan pusaka tu lah, sama ada duit pampasan daripada takaful ataupun duit ASB, unit amanah sebagainya tu,
diberi lamsam kepada waris ataupun diberi secara bulanan, kan. So macam-macam idea yang ada sebenarnya dalam pengurusan pusaka di As-Salihin ni. Cuma kita perlu embark dalam industri ni dan cuba belajar ilmu-ilmu tu. Yang penting untuk kita pelajari sebagai ejen takaful ataupun ejen unit amanah, perlu kita pelajari ilmu pasal, kerana this is the next kita kata next ilmu yang perlu kita warisi ataupun kita belajar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.